Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya, di samping berusaha mencari kehidupan yang diberkati dan diridai berbekalkan sumber rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita berjaya menjadi insan yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Rasuah Pemusnah Maruah dan juga Negara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan, kerana ia merupakan tugas setiap individu. Amalan yang ma'ruf hendaklah dilakukan dengan penuh ketaatan dan juga keikhlasan, manakala perkara mungkar pula hendaklah dijauhi sedaya upaya dari kehidupan kita. Mimbar yang mulia ini ingin menegaskan bahawa antara perbuatan-perbuatan yang mungkar ialah mengambil sesuatu yang bukan daripada hak kita dan dari hasil yang diharamkan oleh syarak, seperti hasil riba, rampasan, curian, rasuah, menipu dan sebagainya. Perkara ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang saya bacakan di awal khutbah sebentar tadi, yang mana maksudnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu mengulurkan harta kamu, yakni memberikan rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, berdasarkan laporan dari bahagian pengurus rekod dan maklumat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi tahun 2015 hinggalah tahun 2020, sejumlah 43,699 maklumat laporan diterima berkaitan jenayah rasuah. Dari jumlah tersebut, 5,559 dibuka kertas siasatan, 5,652 ditangkap, 1,926 dituduh, dan akhirnya seramai 1,096 dikenakan hukuman. Persoalan besar timbul di sini, apakah yang menyebabkan penularan jenayah rasuah ini? Sebenarnya gejala rasuah yang dibincangkan ini merupakan satu jenayah yang membimbangkan semua pihak, apatah lagi ia telah menular dan menjadi barah dalam kehidupan masyarakat manusia di semua tempat. Seumpama anak-anak yang sedang memakan sepohon kayu yang akhirnya akan merebak dan mematikan kayu tersebut. Andai perkara ini berlanjutan, sudah pasti ia akan semakin membesar, memakan dan merebutkan tonggak-tonggak utama negara, sekaligus menggugat keimanan dan menggoncang ketetapan hati, sehingga mengakibatkan bencana yang amat besar kepada negara. Tercetusnya kegelisahan ini adalah kerana jenayah rasuah boleh menghakis sistem keadilan, nilai-nilai murni dan menggugat pemerintahan secara demokratik. Seterusnya akan lahir anggota masyarakat yang berperbadi buruk
lagi hina kerana rela menggadaikan maruah agama dan diri demi mengejar wang ringgit, pekerjaan, jawatan, pangkat, hadiah dan sebagainya. Lazimnya pengibatan rasuah dalam politik, sektor perkhidmatan awam, swasta dan orang awam adalah meliputi perbuatan meminta atau menerima suapan, menawar atau memberikan rasuah, membuat tuntutan palsu dan menyalahgunakan kedudukan untuk tujuan suapan. Kenyataan ini ditegaskan lagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani an Ibni Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rashi wal murtashi fin nar. Mafhumnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemberi rasuah dan penerima rasuah akan masuk ke dalam api neraka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mimbar ingin menyatakan bahawa antara punca berlakunya jenayah rasuah ini adalah daripada wujudnya peluang dan ruang yang membolehkan seseorang itu terlibat dengan rasuah. Mereka juga gagal mengawal nafsu dan keinginan yang melebihi kemampuan. Selain itu, mereka yang terlibat dengan rasuah bersifat rakus, ingin memburu kekayaan dengan begitu cepat, dengan tidak memperdulikan persoalan halal dan juga haram serta undang-undang yang telah berkuat kuasa. Di mata mereka hanyalah wang ringgit, di mata mereka adalah harta, di mata mereka adalah pengaruh yang menjadi idaman kehidupan. Sememangnya mereka ini hanya mementingkan kemewahan dalam kehidupan, bukannya keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. An Ka'ab bin Iyad qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Mafhumnya daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat ditimpa fitnah, yakni ujian, dan fitnah bagi umatku ialah harta. Oleh itu, sebagai seorang yang beriman, maka hendaklah kita menjauhi dari segala perkara yang merosakkan dan mengabaikan kehidupan dan juga mengaibkan kehidupan kita semua. Ingatlah bahawa kehidupan ini banyak ujiannya. Ada manusia diuji dengan kesusahan, dan ada juga yang diuji dengan ketamakan dan kemewahan dunia sehingga lupa akan batas-batasnya. Renungilah kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mementingkan keberkatan dalam kehidupan dan bukannya kemewahan. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan bukit dan gunung ganang yang ada di sekitarnya agar ia dijadikan emas dan juga perak, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya dan tetap memilih cara hidup yang sederhana lagi berkat. Diriwayatkan oleh Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar dan bangun selepas itu dalam keadaan badannya berbekas. Lalu dibawa kepadanya oleh sahabat hamparan yang lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kedudukan aku di dunia ini? Tidakkah aku di dunia ini melainkan seumpama seorang pengembara yang berteduh di bawah pokok kemudian berlalu meninggalkannya. Muslimin sidang Jumaat sekalian, hari ini kita masih berada di dalam perintah kawalan pergerakan PKP 2.0 yang telah dilanjutkan oleh kerajaan mulai 5 Februari hinggalah 18 Februari ini. PKP ini terpaksa dilanjutkan oleh kerajaan berikutan kadar kes baharu harian yang semakin tinggi di negara kita. Berikutan itu, kita sedar ramai di kalangan kita yang terkesan akibat berterusan wabak pandemik COVID-19 ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama kita amalkan norma-norma baharu dalam kehidupan kita sekalian dengan senantiasa berdisiplin dalam mematuhi amalan SOP
pihak berkuasa dari masa ke semasa. Mudah-mudahan kita berada dalam pemeliharannya insya-Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita meningkatkan integriti dan juga menunaikan amanah dengan menjadi golongan yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Marilah sama-sama kita memberikan sokongan kepada agensi yang dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan kes-kes rasuah di negara kita ini, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Percayalah, perjuangan SPRM tidak membawa apa-apa kesan sekiranya tiada kerjasama daripada pelbagai pihak dalam masyarakat untuk memastikan rasuah ini dibenteras daripada ke akar umbinya. Justru kesedaran, sokongan dan peranan semua pihak amat-amat diperlukan bagi menyokong segala aktiviti dan juga usaha bagi mencapai matlamat. Marilah sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala perkara yang salah. Dan mereka yang demikian itulah orang-orang yang berjaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidh min ad-dalalati wal jahalati ila nuril haqqi wal iman wal huda wa ala alihi wa ashabihi alladhi hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumil qari'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim fattaquhu la'allakum tuflihun. Ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد أمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة وولي عهده دولي ترعمت مولية تنكو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.